lama dia ambil tempoh untuk merakam sebab ada pelajar yang tengah masuk lagi ni. Okey, dia dah merakam. So cikgu akan share slide. Okey. Nampak slide cikgu? Nampak tak slide cikgu? Cikgu nak record. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okey. So kalau nampak cikgu boleh mula. Okey, so kita dah masuk bab 1.3, bab akhir dalam bab 1 ni. 1.3 berkomunikasi dalam biologi. Yang ni awak kena fahamkan betul-betul sebab nanti awak nak guna semasa peperiksaan amali. Bukan peperiksaan amali sahaja, awak nak guna semasa buat eksperimen. Mungkin sebelum ni semasa form 1, form 2, form 3 awak hanya awak hanya isi data, buat jadual yang sudah diberi. Cikgu dah beri kolom, cikgu dah beri jadual untuk awak masukkan data. Tetapi sekarang awak nak kena buat sendiri dah. Awak nak kena tahu pemboleh ubah malar, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah manipulasi. Awak dah kena tahu sebab kita ada peperiksaan amali. Okey. Yang pertama, dalam tajuk ini awak akan belajar tentang bagaimana cara nak buat jadual, bagaimana cara nak buat graf dan bagaimana nak buat lukisan biologi. Okey, kita tengok jadual. Okey, jadual digunakan untuk merekod dan mempersembahkan data. Awak buat eksperimen, awak tak boleh dah catat macam tu saja. Awak nak kena buat jadual. Sebab awak nak masukkan data-data awak nanti. Jadi sama jugalah macam peperiksaan amali, awak yang buat amali. Lepas tu awak nak catat data awak. Nak catat mana cikgu? Tak boleh nak catat macam awak biasa-biasa dululah. Awak nak kena belajar macam mana cara nak buat jadual yang betul. Apabila anda menjalankan penyiasatan, data eksperimen perlu direkod dalam jadual yang sesuai. Jadual membolehkan anda menyusun data secara sistematik untuk memudahkan perbandingan. Okey, jadi mulai hari ini awak dah kena tahu bila awak buat jadual, perkara pertama yang awak kena ada ialah awak kena ada pembaris. Kalau belajar dengan cikgu nanti, memang cikgu wajibkan pensel dan pembaris. Kena ada. Okey. Tajuk-tajuk dalam jadual terdiri daripada pemboleh ubah dimanipulasi. Cikgu rasa awak dah tahu kan, awak dah belajar dah benda ni daripada menengah daripada sekolah rendah lagi. Okey? Jadi dalam jadual awak kena masukkan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas, dan jangan lupa perkara yang paling penting ialah wajib ada unit. Lupa tertulis, lupa nak tulis unit. Salah dah. Okey, contoh cuba awak tengok. Ni contoh. Bila dia tulis suhu, dia kena ada unit darjah Celsius. Bila dia tulis isi padu oksigen dibebaskan, sentimeter padu. So kena ada tajuk, okey? Kemudian ada unit. Tajuk bukan tajuk yang kita buat biasa macam contoh ni. Ni bukan tajuk ni, berkomunikasi dalam biologi. Bukan. Maksud cikgu ni tajuk ni. Ni tajuk ni. Tajuk tu ialah pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Jangan lupa tuliskan unit. Okey. Pemboleh ubah manipulasi mesti letak belah kiri sokmo-sokmo. Awak tahu kan pemboleh ubah manipulasi ni apa? Yang kita boleh ubah-ubah-ubah. Contoh, bila awak buat eksperimen, awak buat dengan suhu 30.
Kemudian awak ubah suhu 40. Kemudian awak ubah suhu 50. Kemudian awak ubah suhu 60. Okey, nampak tak awak ubah buat eksperimen. Kemudian ubah lagi buat eksperimen. Yang awak ubah-ubah kita panggil pemboleh ubah dimanipulasi. Cikgu biasa awak panggil PM pemboleh ubah manipulasi. Kalau cikgu suka panggil RV. Sorry, RV pada MV. Sorry MV. Dia MV cikgu, manipulated variable. Okay, manipulated variable sama je. PM atau atau MV adalah benda yang sama, iaitu pemboleh ubah manipulasi. Jangan lupa letak belah kiri sokma-sokma. Okay, sebelah kiri pemboleh ubah manipulasi. Okay, kalau pemboleh ubah bergerak balas, kita letakkan sebelah kanan. Okay, kita letakkan sebelah kanan. Pemboleh ubah bergerak balas ni yang memberikan jawapan kepada kita. Maksud cikgu macam ni, apabila awak guna suhu 30, awak buat eksperimen, keluar 2.0 isi padu. Yang memberikan jawapan kepada kita tu kita panggil dia bergerak balas. Dalam biasanya kita akan guna PB, okay, istilah dia PB, pemboleh ubah bergerak balas, atau kadang-kadang cikgu guna RV. RV ni ialah responding, dia respond ke kita, responding variable. So kalau cikgu tersilap guna responding RV, awak fahamlah RV ni respond pemboleh ubah bergerak balas. Okay, jelas Okay, jadual 1.2, okay, jadual yang ni yang cikgu dah conteng ni, jadual 1.2 menunjukkan contoh jadual untuk eksperimen kesan suhu berlainan. Nampak kesan suhu berlainan, kesan suhu 30, 40, 50, 60 terhadap isi padu oksigen. So terhadap isi padu tu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi jangan lupa sebelah kiri PM, sebelah kiri PM, sebelah kanan PB. Sebelah kiri PM, sebelah kanan PB. Okay, dapat Okay, seterusnya. Ni cikgu bagi contoh lah. Okay, cikgu bagi contoh yang yang buku teks. So cikgu jelas, cikgu buat macam ni. Ingat pemboleh ubah manipulasi belah kiri, pemboleh ubah bergerak balas belah kanan. So kalau cikgu panggil PB pun betul, cikgu panggil RV pun betul. Mana-mana Okay. Katakan contoh tiba-tiba awak dapat jadual macam ni. Awak dapat jadual macam ni, awak pun pening. Mana cikgu? Apa ada 3 ni cikgu, ada 3 kolom ni. 1, 2, 3 kolom cikgu. Okay, so jangan takut yang belah sini, yang belah sini. Kemudian ni, ini ialah pemboleh ubah manipulasi atau cikgu suka panggil MV, manipulated variable. Okay, belah kiri pemboleh ubah manipulasi. Kenapa cikgu kata manipulasi? Sebab pelajar ni dia buat yoga, lepas tu dia buat aktiviti berbasikal, lepas tu dia buat aktiviti bermain bola tampar. So nampak tak dia ubah-ubah-ubah, manipulasi, boleh diubah-ubah. Kemudian hasil daripada dia buat aktiviti yoga, kita akan cek air kencing dia, isi padu air kencing. Jadi yang ni ialah jawapan kepada kita. So kita panggil PB, pemboleh ubah bergerak balas. Dia bergerak, respon kepada kita, atau kita panggil RV. So ingatlah, yang ni manipulasi, yang ni bergerak balas. Okay, boleh Apa-apa sahaja jadual bio, ingatlah kiri MV, kanan RV. Okay. Okay, ni contoh lain lagi. Okay, ni contoh lain lagi. Yang ni ingat belah kiri MV atau manipulasi. Tetapi jadual bio ni dia tak akan ada bergerak balas saja macam buku teks awak tu 2 kolom saja. Tak macam tu. Dia akan ada sampai 3 kolom. Tengok ni. 1, 2, 3. 3 kolom. 3 laju. Kenapa? Okay, nanti bergerak balas ni dia ada pula bergerak balas pemerhatian
bergerak balas secara teori. Okay, dengar betul-betul cikgu nak share ni. Okay, kalau bergerak balas secara pemerhatian, benda yang kita perhati, kita tengok keputusan, kita guna mata kan. Contoh awak baca isi padu air kencing, awak guna mata. So kita panggil RVO atau PB. Cikgu payah sikit sebab biasa cikgu guna istilah BI. Sekejap mungkin ada pelajar nak masuk ni, dia mesej cikgu ni. Okey. Jadi kalau yang kita tengok dengan mata kita nak ukur bacaan air kencing, kita nak ukur suhu murid, semuanya kita tengok dengan mata. So kita panggil pemboleh ubah bergerak balas pemerhatian. Okey, pemerhatian. Ataupun cikgu suka guna BI RVO iaitu responding variable observation, observe dengan mata. Okay, so kalau jenis yang kita tengok dengan mata kita panggil RVO, pemboleh ubah bergerak balas observe, ataupun PBM, pemerhatian bergerak balas. Okay, pemboleh ubah bergerak balas tengok dengan mata. Mata, kena perhati mata, baca keputusan. Okay, cikgu back sekejap. Cuba tengok yang ni. Okay, yang ni kita baca dengan mata kan, kita baca dengan mata, kita nak tengok isi padu air kencing. So yang ni kita panggil pemboleh ubah bergerak balas mata, pemerhatian. Lepas tu cikgu tak ada ke yang teori? Tak ada lah ni. Sebab dia bagi isi padu ni je. Tapi dalam biologi kadang-kadang dia ada yang ni, yang sebelah ni lagi. Okay, awak tengok ni, dia kata purata isi padu. Cikgu nak tanya awak lah, boleh tak nak tengok dengan mata purata isi padu? Maknanya awak tengok isi padu tu, awak tengok isi padu air kencing, awak dah tahu purata budak ni kencing berapa. Boleh tak nak tengok dengan mata? Tak boleh. Tak boleh kan? Awak kena kira dengan kalkulator. Tengok ni, awak kira dengan kalkulator. Ambil 205 tambah 207 bahagi 2, dapat 206. Nampak? So bila kena kira dengan kalkulator, dia panggil RVT ataupun PBT, teori. Apa cikgu kata teori? Sebab teori ni dia ada formula, dia kena kira dengan kalkulator, kita panggil PBT. So hati-hati kalau awak jumpa dalam bio selepas ini ada 3 kolom. Okey, ada 3 kolom. Maknanya awak kena tengok, oh benda ni pemboleh ubah bergerak balas guna mata ke atau pemboleh ubah bergerak balas guna teori, kena kira. Kalau kira tu kita panggil teori. Jelas Awak jangan risau, nanti bila kita jumpa jadual selepas ni, cikgu akan bantu awak lah. Cikgu bantu awak mengenali mana pemboleh ubah manipulasi belah kiri sokma-sokma. Okay, belah kiri. Kalau belah kanan, awak hati-hati. Kalau dia ada dua kolom, hati-hati. Semestinya yang ni pemboleh ubah guna mata, bergerak balas guna mata. Yang ni pemboleh ubah bergerak balas kena kira. So kita panggil teori. Okay, dapat Okay. Bila awak dah pandai buat, lupa cikgu nak. Okay, lupa nak cerita satu lagi. Bila awak nak isi ni, nak isi nilai apa semua ni, dalam biologi kita nak 2 titik perpuluhan sahaja. Okay, 2 titik perpuluhan sahaja. Contoh, awak kira-kira dengan kalkulator tiba-tiba keluar 0.3333. Awak tulis ke cikgu macam ni sampai kiamat pun tak habis. Okay, so awak ambil 2 titik perpuluhan saja, 0.33. Okay, cikgu tiba-tiba saya tekan kalkulator keluar macam ni. 2.781636. Okay, cikgu nak 2 titik saja kan. So awak bundar siap-siap. Awak tengok, ni 8. Jadi 0.28. Bukan 0.27. Awak bundarkan siap-siap. Sekejap tengok account. Kan dapat tunjukkan. Okay, cikgu rasa cikgu kena back balik sekejap sebab Najat Sofia ni nak try masuk ni. Sekejap kita back balik sekejap.
Dia nak masuk juga kelas. So, okay. Najat dah masuk kan, Najat? Beres ke Najat? Kalau beres, cikgu nak sambung lah. Okay? Okay, ada lagi nak masuk. Sebab tu cikgu kata kalau boleh masuk awal lah. Okay, beres Okay, so cikgu akan sambung balik. Kita baru, pelajar yang baru masuk, cikgu baru duduk dekat tajuk jadual Jadi kalau yang terlepas awal-awal tadi tu, awak tak apa, awak akan tengok rakaman nanti Rakaman tu jangan risau, dia sentiasa ada dekat YouTube. Selagi cikgu tak delete, dia sentiasa ada dekat YouTube. Awak boleh tengok sampai bila-bila. Okey, cikgu sambung. Okey, nampak tak slide cikgu? Sebelum cikgu sambung, sebab cikgu dah tutup tadi slide tadi. Nampak tak? Nampak. Okey, nampak cikgu sambung. Okey. Kemudian Okey, thank you. Okey, kemudian tiba-tiba awak buat, awak dapat macam ni. 0 point, cikgu sekejap cikgu nak cari satu contoh lah. Okey, katakan macam ni. Macam ni, tiba-tiba dia dapat, katakan contoh pelajar ni dapat 2. Okey, 2 saja. Yang ni dia dapat katakan contoh 14.1. Tiba-tiba yang ni dapat 12. Dia tekan-tekan kalkulator Dia tekan kalkulator keluar 2, 14.1, 12, 9.3. Dia pun tulis macam ni. Okey, pelajar ni salah. Sebab apa cikgu salah sedangkan dia tekan kalkulator? Salah. Sebab semua ni dia kena adil. Adil macam mana? Kalau yang ni awak baca 14.1, yang ni 9.3, ada point kosong. Jadi yang 2 saja ni awak kena tambah point kosong. 12.0. Maksud cikgu kena setara. Semua kena setara. Kalau awak nak buat 1 perpuluhan, 1 titik perpuluhan. Kalau awak nak buat 2, 2 titik perpuluhan. Okey? Walaupun awak tekan kalkulator keluar 2 saja. 2.0. Kena adil. Boleh Okey. Kemudian sebab apa benda remeh-temeh ni bila awak tak ikut awak salah. Bila salah satu, dia bukan salah satu tu je. Dia salah satu kolom. Katakan contoh, awak salah sini. Yang ni betul, yang ni betul. Dalam biologi dia kira salah belaka. Dia kira semua salah. Okey, sebab tidak adil. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada graf sebab nanti dalam latihan awak tahu ada kena buat graf. Okey. Graf ni awak dah belajar dalam matematik hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas dapat digambarkan dalam bentuk graf. Terdapat beberapa jenis graf. Awak kena tahu sebab soalan akan minta awak buat graf garis. Soalan akan minta awak buat carta bar. So ini kita panggil graf garis. Graf garis. Tak kisahlah bentuk dia macam-macam mana. Bentuk macam ni ke? Bentuk macam ni ke? Bentuk macam mana lagi? Bentuk macam ni ke? Itu kita panggil graf garis. Okey. Bila nak buat graf, cikgu nak awak guna pensel. Jangan sesekali guna pen. Okay, kalau masa exam awak guna pen salah, awak pun minta kertas lagi. Lepas minta kertas lagi, tak boleh. Kena guna pensel. Okay. So kita tengok dulu. Ya. Kalau guna pensel mekanikal boleh ke? Boleh. Cuma okay. Sekejap. Okay, kalau pensel kalau borang OMR masa hari exam, tak boleh. Sebab OMR kena guna 2B Tetapi untuk peperiksaan amali apa semua tu tak apa. Tak apa. Guna pensel mekanikal, tak apa. Okay? Okay, terima kasih cikgu. Okay. Kemudian, bagaimana nak lukis graf? Okay, jangan risau. Hari exam, kita akan beri kertas graf. Okay, kita akan beri kertas graf. Awak tak perlu beli. Okay, jadi cara nak lukis graf ialah
Awak kena tahu pemboleh ubah bergerak balas diwakili oleh paksi menegak paksi Y. Awak tahu kan? Yang pertama, awak kena tahu dulu mana paksi Y X. So ini paksi Y, ini paksi X. Ada pelajar bila dia tak pandai matematik, sebab itulah pelajar yang masuk aliran sains tulen ni, dia kena pandai maths. Dia kena pandai maths sebab dia nak kenal. Ni ada pelajar tak kenal, ni paksi Y, ni paksi X. Okey. Yang berada di paksi Y ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Okey, soalan tak akan royak ke awak? Soalan tak akan beritahu, oh lukiskan di paksi Y pemboleh ubah bergerak balas. Dia tak cerita macam tu. Awak kena tahu sendiri. Pemboleh ubah bergerak balas di paksi Y. Ingat jangan tukar dengan jadual tadi. Okey. Kemudian pemboleh ubah manipulasi di paksi X. Pemboleh ubah manipulasi di paksi X. Pemboleh ubah bergerak balas PB di paksi Y. Cikgu, adakah dia akan minta saya buat RVO atau RVT? Yes, dia boleh minta awak lukis mana-mana. Kadang-kadang dia suruh awak lukis, dia suruh awak buat RVO. Ingat ke RVO yang guna mata tadi? Kita tengok keputusan kita guna mata, kita lukis graf. Kadang-kadang dia suruh awak buat graf RVT. Dia akan beri arahan tu. Okey. Dan kemudian kena cari skala yang betul lah. Okey. Sorry, nanti dulu sebelum skala tu. Okey. Jangan lupa tulis tajuk untuk paksi awak. Tajuk ke apa cikgu? Tajuk RVO tadilah. Tajuk RV pemboleh ubah bergerak balas awak tadi. Katakan contoh, ini ialah graf ini ialah isi padu oksigen dibebaskan. Jangan lupa unit sama-sama. Bio cukup-cukup marah kalau pelajar lupa tulis unit. Okay, ingat tajuk dan unit untuk paksi Y. Kemudian jangan lupa tajuk dan unit untuk paksi X. Cikgu cikgu selalu latih diri cikgu. Bila cikgu buat graf, cikgu buat paksi, cikgu terus tulis tajuk dan unit. Okay, cikgu tak gaduh lagi buat skala. Cikgu buat benda tu dulu sebab bila kita dah buat, kita jadi leka. Kita dah buat graf, kita terlupa. Rupanya kita tak ingat nak tulis unit. Kita tulis tajuk, unit tak ingat. So ingat sama-sama. Tulis tajuk dan unit. Tulis tajuk dan unit. Okay. Kemudian buatlah skala. Okay, buat skala. Ni yang cikgu panggil skala. Kosong ni wajib kena tulis. Kosong. Dan awak boleh pilih sifir. Sifir pun pelajar tak erti nak tulis skala. Dia tak erti nak pilih skala mana. Biasanya kita akan guna skala 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang kita guna skala 2, 4, 6, 8. Sifir 2 Kadang-kadang kita guna skala 5, 10, 15, 20. Kadang-kadang kita guna skala 10, 20, 30, 40. Kadang-kadang kita guna skala 100, 250, 100, 150. Itu sahaja yang boleh guna deh. Jangan guna sifir 3, sifir 9, sifir 6. Ni je yang boleh guna. Okay, sifir 1, 2, 3, 4, 5, sifir 2, 4, 6, 8, sifir 5, 10, 15, sifir 10, 20, 30. Awak jangan terpengaruh dengan AdMath. Nanti awak belajar graf AdMath, awak guna habis untuk bio. Tak boleh. Okay, tak boleh. Okay. Okay, nampak Yang ni sifir 2, 4, 6. Yang ni sifir 10, 20. Okay. Okay, kemudian tanda titik dengan simbol yang sesuai seperti ni. Cikgu nak awak guna tanda pangkah macam ni. Okay, tanda pangkah macam ni. Tak nak tek. Tak nak. Cikgu tak nak dot. Okay, cikgu nak pangkah-pangkah macam ni. Okay, kemudian sambunglah. Sambung ni, nak sambung ni cikgu, boleh tak kalau yang graf macam ni saya nak sambung guna pembaris? Tak boleh. Kurang dengan molek kurang dari 9 titik. Okay, kurang dari 9 titik. Katakan awak ni ada kurang dari 9 titik. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ada 5. Kurang dari 9 titik, awak kena guna tangan awak. Awak sambung guna tangan. Okay, tak boleh guna pembaris. Even macam ni sekalipun, guna tangan. Kurang dari 9 titik, guna tangan. Tak boleh guna pembaris.
Okay. Kemudian sebab tu kita suruh awak buat guna pensel. Sebab biasa pelajar kan padam. Okey, kemudian jangan lupa tulis tajuk. Okey, tajuk yang ni, tajuk yang atas. Apa lawan apa. So macam mana cikgu saya nak buat ni? Awak ambil ni. Apa yang ni? Ni, apa tajuk ni? Apa tajuk Y, paksi Y, lawan paksi X. Okey, cara dia tulis. Okey, tengok cara dia tulis graf melawan apa. So nampak tak graf, ambil paksi Y, isi padu oksigen yang dibebaskan lawan X. Cara nak tulis graf. Yang ni sama untuk fizik, kimia sama semua. Graf Y lawan X. So salin je lah Y tu apa? Graf isi padu oksigen yang dibebaskan melawan suhu. Boleh dah? Okay. Cikgu stop sekejap. Ada nak tanya tak sebelum cikgu pergi lebih lanjut? Okay, ada nak tanya tak cara nak lukis graf? Cikgu rasa tak ada kan? Nanti bila awak buat latihan cikgu, barulah ada masalah. Mulalah nak tanya. Okay, so cikgu pergi lagi. Okay, tadi kita panggil graf garis. Okay, sekarang kita nak berkenalan dengan carta bar. Okay, carta bar ni kita juga panggil dia carta palang. Carta bar, carta palang. Sebenarnya awak dah jumpa dalam matematik. Okay, carta bar ni mempersembahkan data menggunakan palang menegak yang tidak bercantum. Ingat deh, kalau carta bar, dia tak sambung ni, dia tinggal ni. Ni, dia ada ruang kosong ni. Awak jangan sambung-sambung. Kalau awak sambung, itu kita panggil histogram. Biasanya bio, dia tak akan suruh buat histogram. Dia tak akan suruh buat histogram biasanya. Dia akan suruh carta bar. So ni kita panggil carta bar, iaitu carta palang. Dia tak bersambung dia ada ruang tengah-tengah ni. Okey, so sama macam tadi juga, paksi Y ni RVO atau RVT, pemboleh ubah bergerak balas. Jangan lupa tuliskan tajuk dan unit. Tapi yang ni tak ada unit, so tak perlu tulis lah. Bilangan murid, mana ada unit. Jadi kalau yang tak ada unit, jangan tulis unit. Okey, kemudian ni paksi X. So paksi X ialah pemboleh ubah manipulasi, kumpulan darah dan unit. Tapi kalau kumpulan darah ada unit ke? Tak ada unit, jangan tulis. Awak faham ke lah ni? Kalau tajuk tu ada unit, tulislah unit. Kalau tak ada, jangan mengada-ngada nak tulis unit. Okey. Kemudian tajuk. Cikgu kata dah tak ada. Y lawan X. Apa dia? Ambil je lah. Bilangan murid tingkatan 4 sains melawan X. Apa dia X? Kumpulan darah. Okay, tu cara nak lukis carta bar. Dan tengok skala dia guna. Kosong. Sifir 5 dia guna. Cikgu kata dah tadi. Sifir 1, sifir 2, sifir 5, sifir 10, sifir 100, sifir 50. Tu sahaja yang dibenarkan. Okay. Cikgu yang ni tak ada skala pun. Tak ada lah sebab kumpulan darah dia tak ada nombor. Dia ada A, darah B, darah AB, darah O. Okay. Boleh? Cikgu boleh tak saya nak lorek, saya nak color dalam exam? Tak perlu. Tak perlu lorek, tak perlu color. Awak cuma buat kosong saja. Okay. Kita tengok kaedah melukis carta bar. Lukis dua paksi iaitu paksi mendata X, manipulasi dan paksi menegak Y, pemboleh ubah bergerak balas. Dah faham kan? Yang ni Y, yang ni X. Setiap lebar palang perlu seragam. Maksud dia, kalau awak guna satu petak, yang ni pun satu petak, yang ni pun satu petak, yang ni satu petak. Cikgu saya nak guna dua petak supaya nampak besar. Okey, boleh. Dua petak, dua petak, dua petak, dua petak. Dia kena seragam. Tinggi palang bergantung pada kekerapan atau frekuensi sesuatu data. Okey, ada pelajar yang bagus, dia akan tulis ke cikgu siap-siap. Dia tulis pula di atas, dia takut cikgu tak nampak. Carta bar digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa. Okey, dapat jelas Senang je sebab awak dah belajar pun benda ni. Okey, seterusnya. Histogram. Histogram ni biasanya lah bio dia tak guna. Dengan molek bio dia tak guna. Biasanya cik kata. Okey, ni ialah histogram. Histogram menunjukkan taburan data secara visual dan kekerapan sesuatu nilai dalam sesuatu kumpulan data. Walaupun dia histogram,
benda yang sama juga. Yang ni ialah paksi Y, boleh ubah bergerak balas. Yang ni paksi X, boleh ubah manipulasi. Jangan lupa tulis tajuk dan unit. Kalau tak ada unit, jangan tulis unit. Contoh yang ni, tajuk tapi ada unit. Ketinggian unit dia cm. Tulislah. Okey, lepas tu histogram dia rapat. Yang ni apa ni cikgu? Yang ni ialah poligon kekerapan. Biasanya tak adalah awak belajar dalam matematik nanti, form 4. Okey, jelas? Okey. Semua graf buat dengan pensel. Yes, nak tanya apa? Ya. Ada nak tanya? Semua graf buat dengan pensel, tak boleh warna. Okay, kalau dalam exam tak boleh warna. Kalau dengan cikgu masa dalam kelas, cikgu saya boring lah tengok. Tak apalah cikgu bagilah awak nak lorek-lorek tu tak apa. Tapi bila exam tak perlu tak perlu buat dot-dot, tak payah buat corak. Okay, ada nak tanya? Tanya. Okay, kita masuk kepada lukisan biologi pula. Okay, lukisan biologi ni dia tak sama dengan subjek PSV awak. Dan lukisan biologi ni dia tak perlu pun pelajar tu pandai biologi, tak perlu pun pelajar tu pandai PSV. Pelajar yang tak pandai PSV pun boleh ambil biologi. Tetapi kebiasaannya, kalau awak tengok, kebiasaan cikgu cakap kebiasaannya yang jadi cikgu biologi kebanyakannya pandai melukis sebenarnya sebab dia memang dah minat ni. Okey, so kita tengok apa ciri-ciri lukisan biologi. Untuk pelajar yang ambil biologi ni dia tak lari dengan lukisan. Memang sebut biologi memang kena melukis. Okey, jadi bila awak nak melukis biologi, lukisan awak kena besar. Kena besar, cikgu tak nak dah kalau ni satu kertas A4 tu cetek besar ni. Tak say, biologi dia kena besar. Besar macam mana cikgu? Kalau ni satu muka surat buku awak, dia sekurang-kurangnya setengah buku awak. Saiz dia kena setengah daripada buku awak. Dan awak kena lukis tepat, gunakan pensel yang tajam dan tak perlu guna pensel warna dan jangan sesekali lukis dengan pen. Sangat-sangat marah. Kalau dalam exam awak lukis dengan pen, habis awak. Okey, guna pensel yang tajam. Kenapa nak tajam? Sebab kita nak lukis tepat. Nanti lepas ni, cikgu akan tunjuk contoh lukisan cikgu Okey. Kemudian yang kedua, tak perlulah nak berlorek-lorek secara artistik. Ni bukan subjek lukisan So awak tak perlu buat garis menebal, garis nipis, garis berbulu, garis putus-putus, tak perlu. Okey, tak perlu. Kalau untuk peperiksaan, kalau untuk nota, buatlah. Okey. Garisan lukisan perlulah jelas. Lukisan bio kena bersih, berterusan dan tidak terputus-putus. Contoh, awak nak lukis sel haiwan. Awak lukis, awak pun tak ingat nak sambung. Putus habis salah dah lah. Dia kena berterusan, sambunglah. Okey. Lepas tu tak say ni lagu ni. Bertindak nampak kotor. Ambil eraser, sapu. Biar licin. Licin macam ni. Macam tu ya. Okey. Licin sekali je buat. Jangan pula sambung-sambung macam ni. Okey, buat ni lagi, sambung lagi. Nampak kotor, tak bersih, tak jelas, cikgu akan suruh awak padam. Okey? Jangan gunakan pembaris untuk melukis garis bentuk spesimen. Ambil pembaris, sambung. Tak nak. Cikgu kata tak licin. Okey? Okey, kemudian lukisan. Setiap lukisan bila sebut lukisan bio dia tak sama macam lukisan PSV. Lukisan bio mesti berlabel. Contoh cikgu tunjuk sekejap. Nampak ni lukisan cikgu, nota. Cikgu buat nota untuk pelajar macam ni. Okey, nampak tak? Smooth je cikgu lukis. Okey. Ni lukisan tangan cikgu. Okey, smooth je. Lukis gitu je. Okey, lepas tu nampak tak cikgu label? Cikgu label. Ni apa. Okey, setiap lukisan bio mesti berlabel. Okey, kemudian garis label mesti tertuju pada struktur yang betul, tiada kepala anak panah. Guna macam ni je.
Itu je. Jangan tunjuk anak panah. Oh, dia marah sangat-sangat kalau buat anak panah. Tengok nota cikgu. Ada cikgu guna anak panah? Tak ada kan? Cuba tengok garis cikgu. Macam tu je. Okay, awak tengok. Macam ni je cikgu buat. Terus setuju kepada apa yang awak nak label. Okay, tak payah guna anak panah. Jangan buat anak panah gini. Tak say. Okay, tak nak. Okay, kemudian. Mestilah lurus dan tidak bersilang antara satu sama lain. So, bila nak label, kena guna pembaris. Dan jangan bersilang-silang. Contoh macam ni. Awak nak label sini. Awak pergi palang. Awak pergi litah atas dia. Tak boleh. Dia kena, anak panah tu kena bersendirian. Cuba awak tengok cikgu buat. Sini-sinilah. Kalau sini-sinilah. Kalau sini-sinilah. Jangan silang atas dia. Contoh lagi dalam buku teks. Cuba tengok dalam buku teks. Kalau sini-sinilah. Jangan pula awak pergi litah. Awak litah silang atas anak panah lain. Tak boleh. Okay? Tak boleh. Okay. Kemudian lukisan harus mempunyai tajuk. Kena ada tajuk lah. Mana orang tahu awak nak lukis. Katakan contoh awak nak lukis manusia. Tiba-tiba awak lukis, cikgu tengok serupa kucing. Lepas tu cikgu nak tahu mana kalau sukanya awak tu lukis, awak tulis itu manusia. So cikgu tengok, serupa kucing tapi tak apalah, cikgu pun terima manusia punya budak ni nak lukis. So setiap lukisan awak, sebab manusia ni, sebab biasanya pelajar ni tak semua pandai melukis. Jadi bila dia label tu sekurang-kurangnya cikgu tahulah, oh dia nak lukis benda ni. Tapi buat apalah huduh sangat. Gitulah. Okay. Okay, seterusnya. Setiap struktur dalam lukisan mesti terletak pada kedudukan yang betul dan saiznya berkadaran dengan semua struktur yang lain. Maksud cikgu, janganlah besar, pahadah kecil, tak nampak, tak usik lah. Dia kena stabil macam ni. Ada yang kecil, kita kena kecilkan. Tengok buku lah. Kalau benda tu kecil, memang kecil. Macam contoh ni, ni kena besar. Yang ni memang kena kecil. Maka hak ni besar, hak ni besar, hak ni besar lagi. Tak logik. Lukisan yang tak logik, kita tak terima dah. Lukisan plan ialah lukisan garisan yang menunjukkan garis bentuk struktur. Lukisan terperinci menunjukkan sel-sel dalam struktur. Okey, lukisan bio ni ada dua lah. Iaitu lukisan plan, lukisan yang ada garis-garis struktur. Dan kemudian lukisan terperinci ni, lukisan yang memang kita nak kena ikut betul-betul sel-sel dia. Okay? Dan bila awak guna mikroskop, cikgu nak ulang sekali lagi. Sebab yang ni pelajar biasa dia lupa. Selalu nak kena cikgu cubit perut baru ingat. Okay. Biasa bila guna mikroskop dia kena tulis lah faktor pembesaran dia berapa. Iaitu awak kena ukur lah. Panjang lukisan dalam cm bahagi panjang spesimen dalam cm. Okey, maka dapatlah, awak akan tulislah faktor pembesaran sama dengan 2x, 2 kali. Tak apa, yang ni awak akan belajar dengan cikgu nanti dah. Tak apa, mula-mula ni cikgu ajar 2 kali, cikgu ajar lagi. Dah kali kelima tu cikgu cubit lah kalau tak ingat lagi. Sebab apa cikgu cubit? Sebab yang ni awak akan guna peperiksaan amali. Kalau awak tertinggal, tak ada markah lah awak. Cikgu peperiksaan amali tu campur ke dengan kertas 1, kertas 2? Ya, dia campur markah. Nanti keluarlah markah solid awak. Okey. So contoh macam ni lah. Nampak? Ni lukisan terperinci, ni lukisan plan. Awak nampak tak? Lukisan terperinci ni. Nampak tak? Terperinci sangat-sangat dengan struktur dia, dengan tengok dia lukis macam ni. Yang ni kita panggil lukisan plan. Biasanya pelajar, cikgu tak minta lah lukis macam ni. Biologi, biasanya kita akan buat lukisan plan. Okay, yang ni cikgu akan ajar nanti bila nak guna, bila awak guna mikroskop dia. Okay. Okay, ada nak tanya tak setakat ni untuk lukisan dulu? Sebelum cikgu masuk kepada satah, keratan dan arah. Okay, cikgu buka untuk soalan. Ada nak tanya? Tak ada Okay, so kalau tak ada, cikgu nak pergi kepada, ni contoh nanti awak akan diminta untuk buat benda ni Okay. Cikgu tak apa ke bila saya dalam nota? Dalam exam jangan buat macam ni. Jangan buat macam ni. Siap lorek-lorek macam ni. Jangan. Yang ni sebab cikgu buat dalam nota. Kalau nota, dengar molek deh. Cikgu kalau nota, cikgu tak kisah. Awak nak buat comel ke nak color, cikgu tak kisah. Dalam exam je cikgu ni cikgu kisah. Okay.
Okey, seterusnya kita masuk kepada satah, keratan dan arah. Perlu ke saya tahu satah-satah cikgu? Perlu, sebab nanti dalam exam peperiksaan amali dia akan suruh awak potong satah apa. Habis awak pergi potong salah, habislah. Okey. Dalam bidang biologi, kajian dan pemerhatian struktur organisma dilakukan berdasarkan satah, keratan dan arah. Kena tahu ni, satah, keratan dan arah. Satah ada 3 iaitu satah sagittal. Satah sagittal, dia akan sebut dalam soalan. Potong ikan ini kepada satah sagittal. Awak pun tengok ke saya tengok awak. Tak tahu satah sagittal tu apa. Satah sagittal ni membahagikan tubuh kepada kiri dan kanan. Contoh macam ni, katakan ni contoh kalau hudungnya. Katakan ni ada apa ni? Anak pak, ni ada toys. Potong kiri dan kanan. Belah kiri, belah kanan. So kita panggil satah sagittal. So awak nampak tak yang warna merah ni? Ni satah. Dia bahagikan badan lelaki ni kepada kiri dan kanan. Kita panggil satah sagittal. Okay. Kalau satah frontal, front. Okay. Membahagikan tubuh kepada bahagian depan dan belakang. Mana cikgu? Ni alik belakang warna kuning ni. Warna kuning ni. Belakang, depan. So, kita panggil satah frontal. Contoh, cikgu bagi soalan. Apa ni? Belah ataupun bedak, apa ni? Potong apa? Potong sawi ini. Sorry, bukan sawi lah. Potong apa ya? Potong, biasanya kita akan tulis potong apa? Buah ini kepada satah frontal. Maknanya belakang dengan depan. Okey, kemudian satah melintang. Membahagikan tubuh kepada bahagian atas dan bawah. Boleh, tadi depan belakang, kiri kanan. Satah melintang maknanya atas, bawah. Mana atas ni? Ni atas. Nampak warna biru ni? Ni warna biru ni satah melintang lah. Bawah. Okey, biasakan diri dengan perkataan ini, istilah ini. Satah sagittal, satah frontal, satah melintang. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada, okey, dia tunjuk keratan rentas. Okey, keratan rentas merujuk kepada pembahagian struktur kepada bahagian atas dan bawah secara melintang. Manakala keratan membujur membahagikan kepada bahagian kiri dan kanan. Yang ni pun ada pelajar tak tahu. Soalan akan macam itulah. Dia kata potong sawi ini kepada, lakukan keratan rentas terhadap batang sawi ini. Awak pun dapat batang sawi macam ni. Dia kata potong batang sawi ini, potong keratan rentas batang sawi ini. Awak pun tengok kiri kanan. Keratan rentas ni ke apa? Atas bawah. Okay. Keratan rentas ni ialah awak potong kepada atas ni dan bawah. Potong tengah-tengah. Itulah keratan rentas. Kalau dia kata potong carrot, potong lobak ini secara keratan melintang. Keratan membujur. Keratan membujur maknanya awak kena macam ni. Katakan ni contoh carrot, awak kena potong keratan membujur. Iaitu bahagian kiri, kanan. Boleh? Keratan rentas atas bawah, keratan membujur kiri, kanan. Boleh dah? Kena biasakan diri, banyak benda lah yang kena biasakan diri. Ni contoh dia. Katakan dia ada carrot ni keratan rentas. Keratan rentas atas bawah ke? Okay, keratan rentas atas bawah. So atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Kalau dia kata keratan membujur, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Macam ni, memanjang. Okay. Okay, kita baca sikit. Dia kata, banyak lukisan anatomi haiwan dan tumbuhan perlu dilabelkan dengan arah. Semua vertebra mempunyai pelan badan asas yang bersifat simetri. Arah terdiri pada anterior, ventral, posterior, dorsal, superior, inferior dan lateral. Masalah pula. Okay, kemudian katakan contoh cikgu bagi ikan ke awak. Okay, cikgu bagi ikan. Okay, awak kena tahu juga bahagian-bahagian badan. Kalau kita ambil yang ni dulu. Kalau anterior, bahagian depan. Ini bahagian depan orang panggil. Anterior, bahagian depan. Kalau posterior, bahagian belakang. Boleh?
Banyaknya cikgu istilah saya kena hafal. Ni lah nak kata bio. Sebab tu kalau orang yang ambil bio ni adalah orang yang suka membaca, orang yang ingatan dia kuat. Sebab tu dia boleh jadi doktor tu. Sebab banyak sangat dia kena baca. Memang bio ni dia kena menghafal. So ini adalah bahagian anterior, depan, belakang, posterior. Okay. Kemudian ventral. Ventral menuju ke arah bawah jasad. Dorsal menuju ke arah atas jasad. Dorsal atas. Ventral bawah. Boleh ke tak tu? Anterior depan. Posterior belakang. Dorsal atas. Ventral bawah. Okay. Kalau manusia pula, bahagian yang berada di atas bahagian lain atau menuju ke arah kepala kita panggil superior. Kalau bahagian nak menuju ke bawah, ini untuk manusia kita panggil inferior. Kalau bahagian duduk tengah-tengah, tengah-tengah nak pergi ke tepi, kita panggil lateral. Berada di bahagian jauh dari garisan tengah atau berada pada bahagian tepi. Maknanya daripada tengah dia nak pergi ke tepi, menuju ke arah tepi. Maksud cikgu, nak tuju ke arah tepi kita panggil lateral. Boleh ke? Bahagian tepi lateral. Menuju ke atas superior, ke bawah inferior. Awak jangan tukar pula dengan ikan. Okey, cikgu ada satu tugasan untuk awak. Satu tugasan dengan molek tugasan ni memang kena semua buat. Kemudian ambil gambar macam ni. Ambil gambar macam ni. Kalau awak ada plasticine, awak ada dough. Cikgu saya tak ada dough, saya tak ada plasticine. Awak buat tepung. Awak buat dough ke cikgu? Tepung. Ada ke? Semua ada tepung ke? Okey? Awak buat benda ni. Cikgu nak awak letakkan atas sehelai kertas. Dengar ni semua tugasan semua kena buat. Okey, awak buat atas kertas. Cikgu nak buat bentuk macam ni dulu. Bentuk ikan ke? Ikutlah bentuk ikan ke bentuk apa-apa. Awak label dorsal, anterior, posterior, ventral. Kemudian awak buatlah beberapa, tak apa nanti cikgu akan hantar gambar ni. Awak buat, ikutlah bentuk apa, bentuk sayur ke bentuk apa, awak tunjuk cikgu. Mana satah frontal, mana satah melintang, mana satah sagittal, mana keratan rentas, mana keratan membujur. Ikut awak nak buat bentuk apa. Nak buat bentuk sayur, nak uli bentuk apa-apa, bebas. Okey, bebas. Cuma cikgu nak awak betul-betul ikut benda ni. Kenapa saya perlu buat cikgu? Sebab cikgu nak biasakan awak. Bila awak belajar dengan cikgu macam ni, awak tak nampak. Tapi bila awak buat sendiri, awak cuba potong, awak nampak. Barulah awak ingat, oh ni rupanya satah melintang. Oh ni rupanya satah sagittal. Buat benda ni boleh buat guna dough, boleh guna plasticine. Kalau tak ada, ulilah tepung. Cikgu nak sikit je, bubuhlah pewarna. Bubuh pewarna dalam tepung. Hari ni main-main okey, boleh main-main hari ni. Hantar cikgu, boleh hantar malam ni, petang ni atau pagi esok. Cikgu beri tempoh sehingga esok tengah hari. Boleh dengar okey, and then kita pergi lagi, sikit lagi. Yes, ada nak tanya cikgu? Ada nak tanya ke? Ya. Gana nak uli tepung tu. Aloh, buat apanya? Boleh supaya awak buat. Tanya mak, lagu mana nak buat? Supaya awak nak buat jepuk. Tahu jepuk? Macam nak buat ni. Tanya mak. Alah, mak tahu. Kalau ada plasticine, kena plasticine. Okey? Okey, cikgu. Okey, seterusnya. Cikgu, saya tak ada juga dah plasticine, tepung apa. Tak ada. Gunalah benda yang ada di rumah. Apa dia? Contoh ada carrot. Potong carrot tu. Ataupun ada benda yang mak wujud. Maksud cikgu benda yang spesimen betul. Ataupun cikgu saya ada ikan kecil. Cikgu saya ada lukisan ikan. Cikgu saya ada permainan adik saya. Ikan mainan tu. Awak label ikan tu. Letak atas kertas label. Pandai-pandai. Kreativiti. Cikgu nak tengok kreativiti awak. Okay, kalau awak ada bahan mak wujud yang betul, guna carrot, guna sayur betul, buatlah. Cikgu kata dah, bebas. Okay. Okey, seterusnya kita masuk yang last, penyiasatan saintifik dalam biologi. Okey, yang ni perlu sangat-sangat. Awak kena tahu, nanti cikgu akan ajar awak. Bila awak buat sesuatu penyiasatan, buat amali, awak kena tahu mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan penyiasatan saintifik. Awak kena tahu bagaimana nak bina hipotesis. Nanti cikgu akan ajar awak
Okey, bagaimana nak mengenal pasti pemboleh ubah malar, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah manipulasi. Kemudian kena tahulah nak bagaimana nak merancang penyiasatan saintifik. Cikgu dah beritahu kan awak, soalan amali awak ada 3 jenis. Dengar molek, soalan amali ni ada 3 jenis. Mungkin dan soalan amali ada 3 jenis. Fizik, kimia, bio. Dan fizik, kimia, bio ni dia akan bertukar-tukar. Kadang dia ada 3 bentuk. Bahagian bentuk A, bentuk B, bentuk C. Katakan contoh pelajar tahun ni, SPM tahun ni, bio dapat bentuk C. Tahun depan awak exam, awak dapat bio bentuk B. Tahun satu lagi adik awak dapat bentuk A. Okey, dengar molek cikgu nak bagi tahu. Kalau awak dapat bentuk A dan bentuk B untuk peperiksaan amali biologi, alhamdulillah. Apa cikgu kata alhamdulillah? Dia dah bagi prosedur. Dia dah bagi cara nak buat amali. Awak cuma kena mikir bagaimana awak nak handle. Itu saja. Kalau awak dapat soalan biologi bentuk A dan B. Tapi kalau awak dapat soalan biologi bentuk C, memang nanyalah. Sebab dia hanya bagi soalan saja. Prosedur awak kena mikir sendiri. Daripada prosedur tu awak kena buat sendiri. Fikir. Dan cikgu nak bagi tahu awak, dia akan tukar-tukar. Awak kan ada 3 soalan. Mungkin fizik bahagian C, mungkin kimia bahagian B, bio bahagian A. Cikgu dia sama ke soal tiap-tiap tahun? Tak sama. Katakan contoh tahun ni, pelajar SPM 2021, fizik bahagian fizik dapat bahagian A, ada prosedur. Kimia dapat bahagian C, tak ada prosedur, kena mikir sendiri. Bio dapat bahagian B, ada prosedur. Tahun depan ditukar pula. Bio tak ada prosedur, C, fizik bahagian A, kimia bahagian A. Dia akan tukar-tukar-tukar. So sebab itulah bila cikgu buat amali, tolong buat, tolong baca, tolong fahamkan cara nak buat amali. Okay? Dan selepas buat, awak kena kumpul data sendiri, buat kumpul data, masukkan dalam jadual. Lepas tu mungkin dia akan minta awak menginterpretasi data, buat graf, baca graf, kemudian buat kesimpulan, tulis laporan. Okey, yang ni adalah benda basic yang perlu awak buat bila awak buat amali. Okey, yang ni sekejap Okey, yang ni cikgu akan bagi tugasan untuk minggu hadapan. Awak buat sendiri di rumah. Yang ni cikgu akan maklum Yang ni cikgu akan buat minggu hadapan, cikgu nak buat sendiri di rumah. Okey, nanti cikgu akan beritahu. Okey, jangan risau. Sebab minggu hadapan awak akan dapat buku teks. Bila dah dapat buku teks, barulah mudah cikgu nak ajar awak. Awak boleh baca prosedur dia daripada buku teks. Okey. Kemudian, okey. Okey, kita tengok soalan lah. Okey, soalan ni awak nak kena buat Soalan praktis formatif, dengar molek Soalan praktis formatif kena buat atas kertas kajang, masukkan dalam fail. Okey, kita tengok. Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen kesan kepekatan substrat terhadap kadar tindak balas biokimia. Berdasarkan jadual di atas, kenal pasti pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. So kan cikgu dah ajar tadi. Ni pemboleh ubah sebelah kiri letak bahagian kiri manipulasi. Kan manipulasi. PM. Yang ni tadi cikgu ajar. Pemboleh ubah bergerak balas. Cuma yang ni cikgu kata apa? Pemboleh ubah bergerak balas pemerhatian. Kena tulis cikgu Okey, pemerhatian. Hujungnya tulis Okey, kemudian yang ni pemboleh ubah bergerak balas jenis teori. Okey, boleh? Okey. Kemudian soalan B. Lukiskan graf kadar hidrolisis kanji melawan kepekatan kanji. Yang ni bila awak nak jawab soalan, cikgu nak awak lukis guna kertas graf. Cikgu, saya kena beli ni. Kena belilah sebab nanti fizik nak guna graf. Maths nak guna graf. Maths nak guna graf. Bio nak guna graf. Banyak tu nak guna kertas graf. So kena beli. Okey, yang ni buat sendiri. Okey. Soalan 2. Nyatakan 5 ciri yang perlu ada dalam lukisan biologi. Cikgu tak payah baca lah Yang ni awak just tengok muka surat 13, awak salin je. Lukisan kena besar, tepat, guna pensel tajam, jangan lorek. Okey, awak salin je yang tadi. Okey, nombor 3. Nyatakan 3 jenis satah utama. Cikgu dah ajar tadi, satah frontal, satah sagittal, satah melintang. Yang ni cikgu nak awak detail. Kalau satah frontal tu apa?
Satah sagital apa? Satah melintang apa? Okey. Soalan 4, senaraikan langkah-langkah yang terdapat dalam penyiasatan saintifik. Awak salin je yang tadi. Langkah-langkah yang terdapat dalam penyiasatan saintifik. Okey, ada nak tanya apa-apa? Kita dah habis bab 1. InsyaAllah minggu hadapan kita masuk bab 2. Ada nak tanya? Cikgu buka untuk soalan. Tak ada. Tak ada. Tak ada, Jelas cikgu. deh. Jelas ke? Ha. Faham? Jelas. Okay, so kalau jelas, cikgu stop sharing. Okay, awak, so kalau ada masalah, nak siapkan latihan tadi, apa dah tugasan awak ada yang left dah, Allah. Apa tugasan awak tadi? 1, buat latihan formatif kan? Ha. Jawab yang dalam buku teks. Yang kedua, buat satah-satah tadi. Okay, so cikgu menunggu. Jangan hantar dalam group jangan hantar dalam group. Awak PM personal. Tulis nama, okay, tulis nama, kemudian hantar personal cikgu. Ni Assalamualaikum cikgu, ni siapa-siapa, hantar gambar satah-satah tadi. Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa minggu hadapan. Terima kasih cikgu. Okay. Arigato. Arigato. Untuk link YouTube, dia ambil masa 1 jam. So lambat sikit lah.